Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seperti yang dijanjikan, cikgu akan sambung untuk dua lagi tajuk kita untuk di bawah kepada cara penentangan, itu penentangan secara bersenjata. Okey. Sebelum ni cikgu dah terangkan tentang Dur Said, Datuk Bahamas, Tok Jangguk, Syarif Masahur, okey, dan beberapa orang lagi, dan cikgu akan terangkan Mak Saleh dan juga Mak Sator. Okey. Selepas cikgu terangkan, saya minta awak semua untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang saya terangkan di dalam Google Form, dan link ni saya akan bagi dekat di dalam grup WhatsApp. Okey. Okey, cikgu akan terangkan dulu untuk Mak Saleh dan Mak Sator. Okey, kita pergi dulu kepada Mak Saleh. Okey. Tengok latar belakang dia. Okey. Mak Saleh ataupun dikenali sebagai Muhammad Saleh lahir di Inanam dan berketurunan Bajau. Okey. Dia berketurunan Bajau. Okey. Macam kita tahu, di Sabah yang menjajahnya adalah syarikat Borneo Utara Berhad ataupun British kan. Yang ni pun sama daripada British SBUB. Okey. Tengok sebab penentangan. Iaitu menentang tindakan SBUB mengambil alih hak memungut cukai yang menyebabkan pembesar kehilangan kuasa. Okey. Yang ni pun sama. Salah satunya kebiasaannya itu cukai diambil alih oleh pihak SBUB. Okey. Dan juga bila cukai diambil alih akan menyebabkan pembesar ni hilang kuasa, sama juga dengan Mak Saleh ni. Okey, ni antara sebabnya lah, sebab utama ni. Okey, kalau exam tanya sebab ya, ingatlah sebab ni salah satunya SPUB ambil alih cukai, memungut cukai yang menyebabkan dia tak ada kerja lah. Pembesar tu hilang kuasa untuk memungut cukai. Okey, dan yang kedua, rundingan. Kegagalan rundingan dengan SBUB iaitu melalui perjanjian. Okey, kita tengok terus kepada peristiwa dia. Kegagalan rundingan ni ada dalam peristiwa penentangan. Okey. Tengok yang pertama, Mak Saleh 1897. Okey. Dia menyerang British di Pulau Gaya menyerang British di Pulau Gaya dan membina kubu di Ranau. Okey, dan seterusnya menyerang Ambong. Pada November 1898, Kowi ataupun wakil daripada SBUB ni mengadakan rundingan dengan Mak Saleh di Menggatal dan membenarkan beliau mentadbir Tambunan. Okey, ini kita panggil melalui perjanjian rundingan lah. Okey. Yang ni diterimalah, Mak Saleh terima. Dan beliau diberi untuk mentadbir Tambunan. Okey. Tetapi SBUB tidak menepati janji. Ni antara sebabnya lah kenapa ia panggil dia dekat. Ni jawapan kepada benda ni. Okey. Yang disebut dengan mengambil alih Tambunan, malah SBUB menyerang Mak Saleh di Tebuh Tambunan secara besar-besaran. Ni kita panggil dia ni lah kegagalan ataupun mungkin janji kan. Mungkin janji. Dia buat macam tu untuk, kalau kita ni dia buat satu perjanjian, okey, berbaik. Lepas tu Mak Saleh rasa SBUB ni dah boleh terima dia. Okey. Dan akhirnya SBUB ni nampak Mak Saleh dah mempercayai mereka. Selepas tu SBUB tikam balik Mak Saleh melalui serangan secara besar-besaran. Jadi Mak Saleh tak sedar lah benda tu, tak macam
tak, kita panggil apa, tak expect, tak disangka-sangka SBUB yang daripada perjanjian melanggar perjanjian, dan kesannya ni terkorban, masalah terkorban dalam pertempuran di Tamuna pada tahun 1900, dan akhirnya Mak Saleh meninggal telah semasa peperangan dengan pihak British. Okey. Okey, itu Mak Saleh. Okey, yang kita terus yang seterusnya iaitu Mak Sator. Okey, Mak Sator. Okey, tengok Mak Sator. Tengok dulu latar belakang dia. Mak Sator ni dia tadi Mak Saleh, ini Mak Sator. Ada kaitan kan? Mesti ada kaitan. Okey. Tengok, dikenali sebagai Mak Jator. Okey, merupakan orang kanan ataupun jawatan dia Ketua Lieutenant Mak Saleh. Dia orang rapat Mak Saleh, dan merupakan pemimpin Kadazan Dusun Tambunan. Dia merupakan orang kanan Mak Saleh. Okey, sebab penentangan salah satunya meneruskan perjuangan Mak Saleh. Selepas kematian Mak Saleh, Mak Sator ni meneruskan perjuangan. Dan sebab lagi untuk mempertahankan kedaulatan ataupun memperjuangkan kedaulatan tanah air. Okey. Tengok peristiwa bagaimana penentangan Mak Sator. Okey. Mak Sator satu, pada awalnya ni masa Mak Saleh hidup lah, membantu perjuangan Mak Saleh dengan membina kubu bagi melambatkan serangan pihak British. Okey. Pembantu dia orang kanan kan, dia lieutenant. Dia orang kanan ni lah, kanan Mak Saleh. Okey, pada tahun 1900 British berusaha menamatkan kebangkitan Mak Sator dan Mak Saleh. Itu melalui yang ni kita panggil dia nak tamatkan macam mana. Salah satunya mesti melalui serangan. Serangan secara besar-besaran, macam Mak Saleh kena lah. Okey, dan menyebabkan bertaksa berundur ke sungai Sunsura dan berjaya menawan budak. Okey. Okey, tengok. Namun serangan balas menyebabkan beliau juga terkorban dan akhirnya meninggal masa serangan dengan pihak SBUB. Okey, jadi penentangan antara Mak Saleh dan Mak Sator ni, kesan dia kedua-dua ni meninggal, dan penentangan dia ni bukan tidak berjaya, tapi secara perlahan lah, sebab dua pejuang utama ni telah terkorban. Okey. Jadi daripada Mak Saleh dan juga Mak Sator ni saling berkaitan, sebab dia adalah salah satu, dia merupakan dua pejuang dua pejuang Kadazan Dusun ni yang berusaha untuk mempertahankan tanah air mereka. Okey. Okey, habis untuk tajuk daripada penentangan bersenjata. Okey. Okey, selepas ni saya nak awak semua untuk menjawab dalam Google Form. Link saya akan bagi, dan saya akan nak kamu jawab dalam tu, tulis nama dan juga tingkatan, dan terus jawab dalam tu. Dan saya bagi masa, dan saya akan tentukan masa. Dia ada masa daripada pukul berapa sampai pukul berapa sahaja. Dan kehadiran kamu dah tulis dalam tu melalui nama dan juga tingkatan. Tulis nama dan tingkatan, dan benda tu akan dikira sebagai kehadiran kelas kamu. Okey, saya harap kamu faham benda tu. Okey, dan selepas ni cikgu akan sambung untuk tajuk yang seterusnya, iaitu mencabar
perjanjian. Kita ada 3 jenis penentangan. Salah satunya mencabar perjanjian. Yang ni next video saya akan bagi untuk next video. Dan sebelum tu awak perlu jawab untuk tajuk ni dahulu. Siapkan untuk tajuk ni yang saya bagi link nanti, okey. Dan saya harap awak gunakanlah benda ni dengan sebaik mungkin. Tujuan cikgu rakam daripada video pertama, video kedua, video ketiga ni adalah untuk menyenangkan awak. Sebab kalau saya buat Google Meet tu dah untuk mengumpulkan awak dalam satu masa agak susah. Saya kenal awak semua kan. Saya tahu awak semua macam mana. Jadi saya bagi video ni. Okey, ada masa. Saya bagi masa mungkin dalam sejam ataupun 2-3 jam untuk awak tengok video ni dahulu. Lepas tu jawab. Sebab lepas tu jawab. Dan awak boleh ulang-ulang tengok. Kalau tak faham, tengok lagi. Kalau tak faham, tengok lagi. Kalau saya buat live tu mungkin sekali tu je. Kalau saya tak rakam saya tak rakam ataupun saya tak upload lagi dalam channel saya. Okey. Dan saya harap benda ni adalah saya harap awak semua tengok video ni dan terus jawab dalam Google Form ni. Okey. Okey. Dan setakat ni sahaja. Dan saya akan bagi untuk video yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.